Hi guys and Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang yang sentiasa like, comment and subscribe. Hari ni perlu nak share dengan korang mengenai satu isu yang agak viral baru-baru ni, okay? Di mana korang tahu tak, satu kota larangan yang berada dekat Arab Saudi, and nama kota tu adalah Al-Ula. So mana-mana yang tak tahu, Mai perlu nak share dengan korang apa tu kota larangan. Arab Saudi dilaporkan untuk cuba tukar satu tempat bersejarah ni, iaitu Tamadun Purba yang terletak dekat kawasan Al-Ula sebagai satu destinasi perlancongan global tau. Nak buka mata dunia lah, okay? Lepas tu Arab ni nak mempelbagaikan lah ekonomi negara dia, sebab kan selama ni bergantung je dekat minyak. Pembangunan ni akan siap menjelang 2035 dan itu akan menjadikan Al-Ula sebagai bandar perainan bagi menarik pelancong untuk datang ke Arab Saudi. Okay? So dikatakan bahawa bandar tu akan mempunyai sistem tram rendah karbon sepanjang 46 km. Dalam pelan Indo, Al-Ula ni akan menarik 2 juta pengunjung setiap tahun tau dan mewujudkan 38,000 pekerjaan. Okay, kalau berjaya, bandar tu sahaja akan menyumbang kepada 32 bilion ekonomi Saudi. Okay, so tempat purba misteri ni dipanggil sebagai Hegra atau Al-Hijra dan dipenuhi dengan gunung-gunung besar serta ukiran pembinaan yang tak pernah pun disentuh sejak berkurun-kurun. Jadi kalau korang tahu, dia pun diiktiraf oleh UNESCO sebagai salah satu tapak warisan tertua. Bagi masyarakat Saudi pula, okay, kawasan terletak 1,100 km daripada ibu kota Riyadh, iaitu juga dianggap sebagai tempat tinggal roh jahat. Okay, and kalau korang nak tahu, mengikut ahli arkeologi, ukiran pembinaan dekat atas gunung yang ada dekat tempat tersebut bukanlah dilakukan oleh orang-orang biasa, kerana zaman sekarang nak buat binaan macam tu, kita kena guna mesin yang berkuasa tinggi, means yang teknologi canggih, korang faham tak? Macam itulah. Jadi dalam Islam, tempat ni dikenali sebagai Maidan Saleh ataupun rumah kaum Samud, iaitu orang-orang zaman Nabi Saleh yang dikenali dengan kekuatan dan kemahiran mereka ni membuat ukiran pembinaan gunung yang kita boleh lihat sampailah ke hari ni. Kalau korang nak tahu, kawasan ni dulu sangat subur and dia hijau tau. Bukannya macam sekarang. Lepas tu dia mempunyai bijirin dan tanaman yang cukup lah setiap tahun. Tapi sebabkan kekayaan yang menimpah ruah ni membuatkan orang-orang kaya dekat kalangan kaum Samud ni menjadi sombong and sangat kejam, sampailah dia ni selalu sangat seksa and bunuh orang miskin. Disebabkan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing mereka seperti yang diceritakan dekat dalam Al-Quran. Jadi macam mana pun, okay, buat macam-macam, okay, supaya beriman kepada Allah, okay, diorang ni telah mencabar untuk buktikan kenabian dia ni dengan meminta Nabi Saleh keluarkan unta daripada batu-batu berhampiran. Okay, Nabi pun kemudiannya telah berdoa dan dengan izin Allah, satu unta betina telah keluar dan melahirkan satu anak lembu dan meminta kaum Samud untuk menghormati unta tersebut. Dan kalau korang tahu, beberapa orang melihat mukjizat ni, lepas tu diorang ni dah start lah percaya dengan kenabian Saleh. Okay, tapi masalahnya ada juga yang lain tu macam masih tak terima, dan apa yang diorang buat adalah diorang telah membunuh unta yang tak bersalah. Okay, so memang kesianlah kat unta tu. Sebagai hukuman, Allah ni telah menghantar gempa bumi pada waktu malam sampailah ke semua daripada diorang ni meninggal dunia, seperti yang disebut dalam surah Al-Araf, iaitu ayat 78. Jadi lepas kejadian tu, hanya yang tinggal selepas gempa tersebut hanyalah bangunan dan juga monumen yang diukirkan daripada gunung dan batu macam yang kita lihat hari ni. Okay? Satu, apabila Nabi Muhammad SAW melalui kawasan tersebut semasa dalam perjalanan ke Perang Tabuk, okay, baginda ni telah menunjukkan tempat ni kepada para sahabat dia, okay, sebagai satu pengajaran. Dan Rasulullah ni telah memerintahkan mereka untuk meminum air hanya daripada satu perigi saja yang telah digunakan oleh unta Nabi Saleh, dan melarang untuk diorang ni makan ataupun minum apa-apa daripada kawasan tersebut dan melalui Al-Ula dengan cepat. Okay, so kalau korang nak tahu, gempa bumi yang berlaku ribuan tahun tu, okay,
memusnahkan kita kata lapisan perlindungan bawah tanah bumi. Sekarang ni saintis telah temui satu lubang besar dekat dalam lapisan ozon atmosfera dekat atas kawasan yang musnah lah. Okay, so ini korang tahu tak menyebabkan apa? Kota tersebut berisiko untuk alami kerosakan gempa bumi, kerosakan sinaran UV, lepas tu memang ada penyakit kulit macam-macam jenis lah. Okay, and kanser kulit pun boleh terjadi dan juga ada ribut yang kita kata semula jadi. Malah pengkaji pun bersetuju kalau tempat ni memang tak selamat untuk didiami dalam jangka masa yang lama, okey? Seiring dengan sama macam Rasulullah SAW cakap pasal kota ni. Okey, Al-Ula ni merupakan petanda iaitu pengajaran Allah yang tak sepatutnya digunakan sebagai tempat keseronokan atau berhiburan sebab merupakan tempat kaum yang dimusnahkan oleh azab Allah. Okey, sepatutnya dia jadi peringatan lah sebab pencipta kita memperingati kita macam mana pun kita kenalah merendah diri sebab pencipta kita tu adalah maha berkuasa. So korang, itu antara cerita-cerita yang ada dekat kota Al-Ula iaitu kota larangan yang dilarang oleh umat Islam. Kita tak boleh pergi dekat sana, and kalau boleh, okey, memang Al-Ula tu, kota Al-Ula tu besar tau. Okey, kita tak tahu dekat bahagian mana sebenarnya, okey, dekat bahagian mana yang menjadi dilaknat oleh azab Allah ni. Tapi apa yang kita boleh cakap adalah kita tak tahu kat mana. Tapi kalau boleh, kita tak boleh lah pergi sana dengan hiburan, bersukaria. Sebab kalau kita datang situ pun kita menangis ataupun kita menginsafi diri kita. Kita bukannya macam terpegun, wow. Tak boleh macam tu lah. Korang faham tak maksud Putri? So itu je lah yang Putri nak sampaikan. So apa-apa Putri akan update dan bagi tahu korang. Komen lah kat bawah nak Putri buat konten apa lagi lepas ni, okay? So korang, thank you so much. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan bell notification. Bye and Assalamualaikum.